Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ada satu kaedah umum, ya, di mana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, kata Allah, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Yang bermaksud, kami jadikan di antara sesama kamu itu adalah ujian. Ayat itu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, antara makna kepada ayat tersebut ialah kita hidup ini Allah sengaja nak tunjuk Dia tu Tuhan yang Maha Perkasa, maka Dia cipta alam ini saling berkait antara satu sama lain. Dan itulah antara makna Allah itu Razzaq, iaitu Allah adalah Tuhan yang senantiasa memberi rezeki. Jadi Allah itu Dia tidak menamakan dirinya tu Razik sahaja. Razik itu maksudnya orang yang beri rezeki sekali je, tapi Dia gandakan namanya itu dengan tasydid, disebut Razzaq, iaitu orang yang sentiasa, ataupun kita sebut sokmo-sokmo beri dan beri dan beri. Jadi untuk menjadikan Allah itu Tuhan yang sentiasa beri, maka diciptanya makhluk yang ada di dalam alam ini saling perlu antara satu sama lain. Kalau Dia cipta makhluk yang ada dekat alam ni macam malaikat, jadi Dia tak perlu berilah. Dia beri sekali, lepas tu tak perlu beri dah lah. Kita mana dengar hadis Nabi dekat Baitul Ma'mur, tempat malaikat ibadat tu ada tong air zam-zam ke, mana ada kontraktor pembersihan ke, mana ada malaikat tu dia sempurna sangat. Jadi bila ditugaskan dengan satu tugas, dia tak perlu apa-apa lagi. Tapi apa yang ada di dunia ini, manusia dan bahagiannya, mereka saling perlu memerlukan. Singa itu adalah raja rimba. Cuba bayangkan, tak ada pelanduk, mati dianya. Dia kena ada juga pelanduk untuk dia makan. Pelanduk pula kena ada pucuk, pokok pula kena ada itu. Jadi saling berkait. Dalam saling keterkaitan itu, Allah nyatakan ayat tadi, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan keterkaitan di antara sesama kamu di dunia ini adalah instrumen ujian. Dia jadikan setiap benda tadi sebagai alat untuk Dia uji kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Allah mempunyai instrumen kajian yang ujian yang cukup banyak, dan Dia mempunyai kebebasan. Dia tak ada Majlis Peperiksaan Malaysia kawal Dia punya skema ujian. Dia boleh buat apa saja. Jadi kita sebagai seorang manusia yang duduk di muka bumi ini, kita punya tujuan duduk di bumi ni ialah diuji. Dan apabila kita diuji, maka kita mesti lulus.
Itulah yang kita diberitahu tiap-tiap malam sebelum tidur, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita semua adalah orang yang akan diuji sentiasa. Selagi kita hidup, kita akan diuji, dan dalam ujian itu Allah kata, aku nak kamu lulus ahsana amala, iaitu kamu beri respon yang terbaik dan kamu lulus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, orang tasawuf dia faham sangat akan falsafah itu, maka dia pun perhatilah gelagak manusia tadi. Jadi bila dia perhati gelagak manusia, maka salah satu perkara yang dia nak nasihat kita pada pagi ini ialah mengenai kefahaman kita terhadap struktur satu-satu benda. Terhadap struktur satu-satu benda. Satu benda, tuan-tuan, ambillah apa-apa benda itu, baca Quran ke, puasa ke, apa-apalah tuan-tuan nak ambil, ianya harus dilihat secara holistik, baru kita tahu mana kedudukan setiap komponen bagi satu-satu benda tadi. Kalau kita lihatnya secara terperinci, maafkan saya, secara terpisah, dikhawatiri ada orang yang mempengaruhi kita untuk menekankan satu perkara dengan mengabaikan satu perkara yang lain. Misal contoh ya, masa saya duduk belajar di Mekah dulu, jemaah haji yang pergi buat haji dulu agak lama, 40 hari lebih. Kena yang buat ifrad tu duduk di Mekah, ataupun buat tamattu' ke duduk. Jadi dia orang tahulah kita budak-budak yang belajar di Mekah ni ada rumah sewa dan nak dapat duit. Kita tak ada duit kan, tak ada beasiswa. Jadi ramai je orang-orang yang pergi ke Mekah, mereka muda lagi, mereka nak dapat anak Mekah, dia panggil. Dia makan anak Mekah. Jadi kalau nak buat giliran ikut bilik tabung haji kan, dia ada giliran. Malam ni aku dengan bini aku yang lain semua keluar pergi masjid sebab nak dapat benih di Mekah. Dia kata bila berhubung di Mekah, kok lekat di Mekah anak berkat. Dia terlupa Abu Jahal tu beranak Mekah, tuan-tuan. Dia terlupa yang tu. Jadi dia yang muda-muda lagi, dan kata orang, saya tak sempat berkahwin di Mekah, kata dia perempuan yang monopos pun bila pergi Mekah mari balik dia kata, sehatlah begitu. Ulasan panjang tak bolehlah ada rekod tu kan, gitu dia. Jadi bila kita duduk situ, kerap sangat orang-orang pergi Mekah tu mari jumpa kita. Dia kata, "Dik, boleh arrange bilik tak?" Jadi mula-mula saya tolonglah, tapi nampak dia punya tu lumayan, nampak sekali boleh tidur tu boleh kita 100 rial. Ni boleh jadi broker ni kan. Di lama-lama punuh orang punuh dengan saya pun punuh. Patutnya kita duduk Mekah tu belajar di Masjidil Haram tu. Lama-lama mari musim haji tak ngaji, jadi broker bilik pula kita. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, niat tu asalnya bagus tuan-tuan. Dia bukan tak bagus, bukan pergi buat maksiat, tapi kita tidak tahu kedudukan bersama dengan isteri di Mekah tu. Dia tu apa benda tu apa nak banding dengan buat haji tu? Adakah kerajaan bagi kita cuti tanpa rekod pergi Mekah tu untuk pergi buat anak ke, untuk pergi ibadah? Jadi itu yang akhirnya duk asyik, duk tidur lah, duk begitu. Kat kita pun mula-mula dah nampak masyuk tu, mula-mula tolong, lama-lama nego lah pula, cari bilik, minta kawan-kawan maghrib sampai isyak keluar. Waktu kita bagilah 20 rial, kita boleh 100. Jadi maksudnya lama-lama hak tukar cari pun tolol, hak permintaan pun jadi gitu. Lama dia pun bercakap, sedap ya,
anak Mekah dia panggil. Balik-balik tak beranak juga, tapi maksudnya, jadi tuan-tuan boleh faham ya? Jadi bila kita sebut nak buat baik, kadang-kadang kita tak boleh tengok dia punya satu benda tu apa komponen yang ada kat situ, dan mana kedudukan setiap satu komponen. Jadi kegagalan kita melihat perkara tersebut kadang-kadang menjadikan kita tersasar. Yang nak dituju tu tak sampai, tapi yang tidak diperlukan itulah yang lebih-lebih lah. Jadi bila macam tu, maka kata orang tasawuf, kesian dekat orang tu. Nampak macam orang baik dah, nampak macam orang yang nak menuju pada Allah, tapi dia asyik duduk ke lain, tuan-tuan, daripada perkara yang sebenar. Jadi untuk memahami perkara tadi, tuan-tuan, maka sebab itulah antara perkara yang kita belajar dalam kitab Hikam ini ialah bila kita nak menuju pada Allah, kita kena faham Allah tu dia berfikir macam mana. Sebab kegagalan untuk memahami apa yang dia berfikir menjadikan kegagalan kita dalam bertindak seperti yang dia nak. Jadi oleh kerana itu dikhawatiri kita tersilau dengan ujian tersebut, maka akhirnya asalnya kita boleh jawab, tetapi kita gagal kerana tidak faham mengenai cara dia berfikir. Masa saya belajar di Al-Azhar dulu, ada seorang ketua jabatan, Profesor Abdul Halim Al-Hijazi. Dia mengajar saya falsafah rasanya, ataupun tak, dia mengajar saya ilmu logik. Orangnya warak, pakai serban, cakap banyak, ilmu banyak, tapi kalau exam dia suruh jawab 2 patah perkataan. Jadi kawan-kawan dia duk ingat belajar kat Al-Azhar ni nanti pinjam nota kawan luluslah. Jadi saya walaupun Setiausaha Agung Persatuan masa tu, saya tak pernah tinggal kelas. Saya kau pergi juga dengar, sebab pensyarah ni dia yang buat soalan, dia yang marking, dia yang belaka. Jadi kalau kita tak kenal pensyarah kita, bodoh lah. Jadi saya duk ikut dia, dan dia sebut banyak kali soalan ini jawapan yang betul 2 perkataan. Mudahkan kelas. Wah. Jadi bila exam, ramai Arab duduk sebelah saya tu, dia nak meniru saya. Saya pun tulis jawapan panjang. Lepas tulis, kita pun tunjuk kat dia. Oh, terima kasih, dia tulis. Lepas tu dia balik tu, saya tulis lah jawapan betul 2 perkataan. Gila, dia tulis belakang. Oh, bila keluar, terima kasih kau Faisal, bla bla bla. Ya. Keluar keputusan, gagal repeat paper. Kita seorang lulus. Lepas tu dia kata, macam mana kamu lulus aku tirumu? Saya kata jawapan panjang tu betul, tapi Prof nak pendek je. Lepas tu kenapa kau tak beritahu? Aku beritahu yang panjang dulu, lepas tu dan kau keluar belakang, aku tulislah yang pendek, jadi aku buanglah. Jadi pensyarah tu dia ada style dia, dan kementerian tak boleh nak kata apa, sebab dia style dia lah. Nak kata macam mana, dia masuk kelas, dia buat ujian, dia dah buat semua perkara yang dia perlu buat, dia buat. Macam mana jawapan, ikut dia. Dia kan profesor. Jadi samalah juga, tuan-tuan, bila kita dengan Allah beritahu hidupmu tu ujian. Lepas tu instrumen yang akan aku guna untuk bina soalan ujian kamu, apa yang ada dalam dunia ni lah. Wah, kita lebih menakutkan bagaimana Allah membina soalan. Yang tuan-tuan dengar profesor pun ramai yang terperangkap, itu baru manusia. Cuba bayangkan yang bina soalan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Ta'ala itu, tuan-tuan, dia tidaklah zalim. Dia tak zalim. Dia dah beritahu aku ni macam mana, aku ni macam mana. Jadi bila kamu tidak dapat memahami cara aku berfikir, itu yang menjadikan kamu tersasar tadi. Jadi para ulama mengatakan setiap perkara yang kita buat, dia ada konsep-konsep yang harus kita faham, dan bila kita faham konsep tersebut, kita boleh agaklah
ianya begini, ianya begini. Dulu tuan-tuan, bila saya duduk di Al-Azhar tu, saya boleh jawab banyak exam, lulus dengan cemerlang. Lepas tu kawan-kawan tanya, kau buat macam mana ya? Saya kata mudah je pensyarah ni. Kau dengar dia sebut, kalau dia sebut lebih 3 kali, keluar soalan lah tu. Kan dia mengajar, dia sebut lagi, dia mengajar, dia sebut lagi, itu keluarlah soalan. Dan saya pun terbawa-bawa dekat universiti. Anak murid yang cerdik ada 2-3 orang. Saya kata, kau macam mana jawab betul? Ustaz sebut semua tu. Pandai. Ada bodoh tu, dia dengar, dia kena baca habis lah tuan-tuan. Ada orang cerdik, ni masuk ni, dia kena, dia teka. Dan kita pun tahu ramai orang dah teka kita macam tu, kita sebut banyak kali juga. Kita kan pandai pada dia lagi. Jadi bermaksud tuan-tuan, Allah SWT tu dia akan uji kita, dan dia ada skema yang dia tak lari. Jadi tak lari. Salah satu cara kita nak faham Allah Ta'ala ini, banyak benda lah kan. Salah satu bentuk bila dia nak uji kita, kalau tuan-tuan buka bonet depan kereta tuan-tuan tu, kita ada dua alat dalam kereta kita yang kita guna air. Satu radiator, satu lagi bateri. Kan bateri pakai air, radiator pun pakai air, melainkan orang pakai Volkswagen dulu tu tak adalah, sebab dia pakai angin. Sebab masa tu Jerman belum jam. Bila dah jam ni dia pakai air balik lah, sebab tak berangin dah tuan-tuan. Jadi kita pakai dua komponen yang ada air. Dan tuan-tuan tahu ya, bateri kita tu ada sel, ada bilik-bilik dia tu kan. Radiator pun macam tu juga. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, kenapa radiator lubang air dia 1, bateri lubang air dia 6? Apa makna? Kalau waktu pun tuan-tuan tak boleh jawab teruk benar tuan-tuan. Tanya kereta, tak tanya makrifah lagi, tanya kereta je. Kereta kan tuan-tuan lebih lama ada kereta dari saya. Maksudnya radiator itu dia punya cara berfungsi, apa yang lebih daripada sel satu ni boleh dikongsi dengan sel sebelahnya, sebab air dia tu begitu kan, dia bergerak tu. Maksudnya kita boleh bubuh dekat mana pun, yang lebih tu dia boleh tampung tempat lain. Itu radiator kereta. Tapi bateri tuan-tuan bubuh banyak macam mana pun dalam satu sel yang pakai satu lubang tu, dia tak akan pergi ke lubang sebelah. Dia melempah kena enjin tuan-tuan, jadi tak cantik, jadi macam, tapi dia tak akan bantu yang sebelah tu, dia tak akan pergi ke situ. Jadi untuk memastikan bateri itu berfungsi dengan baik, semua bilik-bilik itu kena ada air lah, dan kena bubuh ikut lubang dia. Dia tak boleh melalui satu lubang lebih, dia akan pergi, dia tak akan berlaku macam kita buat cube air batu dekat peti ais kita tu kan, kita letak kat sini lebih, dia menjalar. Dia tak macam tu bateri. Jadi bermaksud tuan-tuan, jika satu sel bateri tu tuan-tuan isi air lebih, tapi yang 5 lagi tuan-tuan tak isi air, apa berlaku pada bateri? Kong lah. Hang polisi dah banyak dah belah sini 2 botol air, 2 botol pun dah tak isi, yang 5 lagi kong kan. Kenapa? Radiator lain, bateri lain. Jadi bila tuan-tuan tengok hidup beragama, agama ini dia punya konsep berfungsi dia macam bateri, dia bukan macam radiator, dia fungsi dia macam bateri. Maksudnya semua agama yang suruh ni, apa yang agama suruh baca Quran ke apa ke, dia banyak komponen, dan setiap komponen itu hendaklah ditanganinya dengan tersendiri. Dia tak boleh yang buat lebih dah buat sini, tak payah lah. Tak ada, dia tak ada, tak payah. Hak tu pun kena buat, hak ni kena buat, hak tu pun. Cuba tuan-tuan dengar ayat ini dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala kata apa? Liyunfik zu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Itu Allah hajar kita
supaya kita faham bagaimana hidup beragama. Allah kata orang kaya hendaklah menyumbang mengikut kayanya. Orang miskin juga hendaklah menyumbang mengikut miskinnya. Jadi kalau dilihat pada ayat itu, apa nilai sepunya yang ada pada orang kaya dan orang miskin? Nilai sepunyanya, setiap golongan mesti menyumbang. Jadi bila ada orang miskin kata, oh, hak derma-derma ni kita bagi orang kaya lah, kita orang miskin dah tak payah. Oh, tak betul dah lah tu. Sebab ayat tu kata orang kaya kena menyumbang, orang miskin pun kena menyumbang. Jadi kalau kita kata tak adil Allah, kami hak pitih tak ada pun kena menyumbang juga. Dia tak kata, aku tak kata suruh mubi pitih. Aku kata orang kaya menyumbang mengikut kayanya. Jadi orang kaya apa yang dia ada lebih pitih, dia berilah duit. Habis mau orang miskin ada apa? Ada tenaga. Orang miskin kan biasanya sehat, guna tenaga. Jadi jangan duk kata ke orang kaya, oh tak tolong langsung kita nak buat kenduri masjid. Tak payah katalah ke dia, sebab hak beli daging tu duit dia. Mau pula dah tak ada nak WPT, bawalah kena kederak tu potong daging. Jadi yang miskin menyumbang tenaga, yang kaya menyumbang harta. Jadi apa nilai sepunya dua tu? Sama-sama menyumbang lah. Yang tu sumbang juga duit, yang ni sumbang juga tenaga. Jadi tak bolehlah yang kaya kata, oh kedekut. Dia kata bukan kedekut, PT tak ada. Jadi orang kaya pun tak boleh sindir orang miskin, orang miskin pun tak boleh buruk sangka dengan orang kaya. Kenapa? Kerana kita sama-sama menyumbang. Kan kadang-kadang saya terkilan ya, bila ada pegawai kanan pencing, kita pun raih lah, wah dia ni banyak menyumbang kepada pembangunan negara. Tapi bila orang marahin ada susah pencing, apa panggil, tak ada siapa raih. Kena ingat hak duduk atas tu yang dia naik pangkat kerana hak marahin kat bawah ni je lah contohan. Jadi semua kita kan Allah Ta'ala sebut waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dia menggambarkan kepada kita saling berkait antara satu sama lain. Dalam ayat yang lain, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Kalaulah setiap komponen dalam hidup ini tidak menyokong antara satu sama lain, hancurlah hidup ni. Hancurlah hidup ni. Maka sebab itu orang kaya tak boleh hina orang miskin, kerana kalau tak ada orang miskin, tak kaya lah orang kaya tu. Kan misalnya orang kaya dia berniaga besar, dia duk hina orang. Kalau kami ni tak ada beli produkmu, nak kaya ke mana? Saya sakit hati sangat Cina bila dia hina orang Melayu. Dia kata orang Melayu ni malah bla bla. Sebab muja orang Melayu malah lah, mu kaya tu tak cuma pergi duduk kat negara Cina, mu pun lari juga. Jadi kita tak boleh hina siapa-siapa tuan-tuan. Saya mari kat tuan-tuan, mujalah tuan-tuan tak suka baca buku. Sebab tu saya ajar apa pun tuan-tuan terima. Mujalah, jadi kekal lah perangan tuan-tuan tu. Jadi baru boleh saya jadi tok guru. Cuba tuan-tuan rajin macam saya, tak jadi tok guru lah. Saya nak cakap apa tuan-tuan kata tahu dah. Seperti mana ustaz-ustaz lain, mana ada saya duduk semua ustaz keluar, sebab dia tahu dah. Muju tak ramai ustaz, ramai hak tok ustaz je. Jadi maksud tuan-tuan, siapa boleh bangga dengan menidakkan orang lain? Mana ada. Muju ada rakyat bodoh lah, orang politik jadi menteri, betul kan? Muju dia kena terima kasih lah. Cuma rakyat cerdik belaka tak jadi menteri dia tu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, hidup ni kita jangan hina siapa-siapa, kerana adanya kita di situ disokong oleh orang sana. Orang tu duduk situ, yang ni pula sokong. Jadi Allah ajar kita macam tu tuan-tuan berfikir. Jadi bila dia ajar kita macam tu, kita tak betul lah apabila kita melihat satu benda, kita mengatakan benda ini tak berfungsi. Oh tak, semuanya berfungsi, cuma fungsi sesuatu benda itu dalam menggerakkan sesuatu yang lain, ianya ada peranan masing-masing. Dulu tuan-tuan, saya berfikir agak lama dengan fuse. Fuse tu kan dia duduk dekat tepi rumah kita tu, kat pintu bilik, kat pintu rumah kita tu. Saya duduk tengok fuse ni, apa fungsi lah fuse ni?
Tak boleh kau sambung direct, ambil daripada tiang elektrik kat luar tu, bubuh kat TV terus. Bubuh kat TV terus. Saya kata macam mana? Alhamdulillah lah, bolehlah berkawan dengan TMB Pencing. Ramai-ramai orang TMB Pencing, dia panggil saya jadi tok guru dia orang. Jadi sudah ceramah, tanyalah jurutera kanan TMB. Kata, tak boleh kau kita orang ambil pelak, sambung, buat pelak besar lagi cocok tiang elektrik tu. Dia kata boleh je ustaz, tak ada masalah. Habis kenapa pakai fuse pasal apa? Dia kata, ustaz, dia gini, berapa rega barang elektrik kat rumah ustaz tu? Cuba ustaz kira. Kita pun kira lah lebih kurang, adalah kot lebih kurang dalam 50,000. Ustaz sayang tak kat barang tu? Mestilah sayang. Jadi daripada rega 40,000 yang menggunakan kapasiti elektrik yang kecil-kecil, tuan-tuan ustaz dia sakut terus kat tiang tu. Kadang-kadang ada kalau arus elektrik tu banyak, dia mari hacur lebuk. Oh, macam tu. Jadi baru kita faham fuse tu lemah je, dia punya wire tu kan, lemah aja. Tapi walaupun dia lemah, mujur dia lemah sebab harga dia murah. Jadi kalau arus tu kuat sangat, dia putus fuse. Jadi fuse tu putus, selamatlah TV kita yang duk bayar kat Kok Moment, duk bahan mujur ada fuse hak lemah tu. Cuba fuse tu dia punya kabel besar-besar tu hacur lebur TV mak kita, tuan-tuan. Oh, betul juga ya. Jadi nak sebutnya, itulah hidup ni, tuan-tuan. Ada benda yang kita rasa ada faedah apa ya benda ni, ada faedah apa. Saya ada anak jantan saya tu, dia tengok kita duduk pegang-pegang enjin kereta, dia pun nak buat macam kita kata. Satu hari dia tengok ada hose tu daripada enjin disambung terus ke kabin kereta. Lepas tu dia baca-baca buku, oh benda ni disambung kerana kereta ni dibuat di Amerika, dia sejuk, jadi nak panaskan kikik kabin tu buat gitu. Lepas tu dia cabut, dia kata, baba sini dah panas dah, tak payah panas lah. Dia cabut. Dia nak jadi jurutera, dia tak masuk lagi UTM ke apa benda, dia pakai cabut. Dia kata tak guna ni. Jadi saya bawa kereta kan bunyi macam kapal terbang. Saya kata apa kereta aku bunyi lagu ni pula. Tengok tak ada apa-apa tu, dia pun baru cakap dekat buku puasa, kita cabut abang benda tu, tak pakai pun kat Malaysia ni. Allah, dia pandai pula dari engineer, tuan-tuan. Jadi bermaksud, tuan-tuan, dalam hidup ni dia ada komponen kecil ke besar, yang satu benda pun kita tak boleh nafi. Jadi bila tuan-tuan dah faham, maka Allah SWT buat benda yang ada kat dunia ini. Tuan-tuan kena ingat pula perkara yang kedua, apa saja yang ada di dunia ini, dia tidak mempunyai fungsi tunggal, dia ada dua fungsi. Dia ada dua fungsi. Dulu orang selalu ceramah, dia kata duit ni ada dua fungsi. Satu, menyebabkan kita jadi baik. Fungsi yang kedua, boleh menyebabkan kita jahat. Jadi saya tambah daripada ustaz tu cakap, bukan duit sahaja, semua benda yang ada kat dunia ini boleh memberi pada kita dua fungsi. Dia boleh jadi faktor untuk jadi kita baik, dia juga boleh jadi faktor untuk kita jadi jahat. Jadi oleh kerana kita dah faham dua benda tadi, iaitu agama kita ini, bila dia suruh kita satu benda, dia tidak suruh kita buat satu, tapi dia ada komponen. Maka kenal pastilah komponen-komponen itu, maka kita letaklah setiap komponen dalam pembentukan satu perkara itu, apakah perkara yang utama. Jadi sebab itulah Allah SWT nyatakan kepada kita dengan tegas, dan dia tidak berkompromi pada perkara itu, iaitu kita mesti buat sesuatu kerana dia. Yang kita sebut ikhlas tu. Yang tu dia tak kompromi langsung. Jadi bila dia tak kompromi, apa dia nak? Dia naknya ialah apa saja kita buat, jangan lupa bahawa kita buat tadi untuk dia. Yang tu jangan hilang. Jadi bila tuan-tuan kita nak buat benda tadi, kalau ianya jenis sekejap, dia senang. Misalnya kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah, masa nak bayar zakat fitrah tu pula dalam lebih kurang seminit je.
pegang tangan ambil zakat tu kan, ambo bayar zakat. Sebelum tu dia tanya berapa orang anak bla 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 gitulah. Cuma apa panggil, ambil zakat pun janganlah banyak sangat tanya. Kadang-kadang bila kita cakap tambah sikit, dia kata ada hak baru ke, jangan duk tanya lah, toleh je lah tanya. Dulu tahun lepas 4 orang, tahun ni 7 nikah dengan janda ke? Bacalah cakap. Sebab saya kata begitu tu, ada seorang saya semalam dekat Bangsa, berubah air muka kawan tu. Mungkin ya, mungkin tidak, tapi tugas awak bukan nak tahu berapa orang nikah siapa, bayar zakat cukup lah. Dia tanya banyak kawan tu, saya rasa betul dah tu dia nikah tu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, ambil zakat itu dia tanya-tanya kita pun, saya bayar zakat wajib atas hamba bla 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 begitu. Mudah je. Jadi nak jaga ikhlas tu mudah, sebab dia buat 2 minit. Jadi mudah lah. Tapi semayang tuan-tuan payah sebab lama. Sebab lama. Puasa payah. Jadi oleh kerana ibadat tadi tuan-tuan, ada ibadat yang tidak berbangkit isu itu. Tapi ada juga ibadat yang menyebabkan kita kena lama begitu. Jadi oleh kerana itu kita kena ingat, setiap benda bila dia buat lama, maka ulama kata kita pecah-pecahkan dia jadi komponen kecil. Sebab bila pecah-pecahkannya jadi komponen kecil, kalau punah satu pun dia tak heret habis. Tapi kalau kita rangkum semua, cukup risau. Macam niat puasa. Ada orang dia ambil mudah, dia ikut mazhab Maliki, kita pakai niat malam pertama puasa, lepas tu kita tak payah niat. Jadi kita tanya dia, bila kita niat malam pertama je puasa, lepas tu kita tak payah niat dah malam-malam lain, itu maknanya kamu anggap puasa ni macam gerabak kereta api yang kamu sambung tu kan. Jadi bila gerabak kereta api kamu sambung, kalaulah batal 1 hari puasa, macam mana dengan hak baki lagi? Tak batal. Tadi sambung. Tadi kan awak yang sambung. Jadi macam mana awak sambung, masa tak ada masalah kira sambung, bila ada masalah kira putus? Macam mana mikir lagu tu? Jadi kalau dah awak berfikir secara sambung, risiko pun risiko sambung lah. Anak tuan-tuan, betul sih? Jadi bila tak nak itulah hamba pilih niat tiap-tiap hari. Jadi bila kita niat tiap-tiap hari, kita punya puasa tu dia berdiri sendiri hari ni. Esok puasa lain pula. Tulak puasa lain pula. Jadi bila dia berdiri sendiri, kalau kita punah hak tu pun, yang tu je lah yang punahnya. Yang lain tak payah punah. Dan saya pun heran bila ada orang kata, payahlah ustaz nanti tak teringat niat. Masalah kau niat ni. Hak masalahnya terlupa sebut niat. Hak tu memanglah. Tapi niat ni, lepas mayang terawih, kita tanya kawan kita, esok hari kau berapa? Hari kau 20. Niat dah lah tu nak puasa lagi. Yalah dah tu. Hak dah sebut nawaitu saum maroding, itu lafaz niat. Gak tertinggal lafaz niat. So puasa yang nak tu kan niat. Jadi melainkan tuan-tuan lepas maghrib tu tuan-tuan pun pitam. Sedar-sedar pukul 10 esok. Tu betul lah. Tapi kalau tuan-tuan memang kita rasa nak puasa lagi, niat tu kan benda yang berlaku dalam hati, bahawa esok aku nak puasa. Dan di antara menunjukkan kita nak puasa, kita bangun sahur makan tu. Kok ada orang bangun sahur kerana nak makan nasi Arab? Mesti orang bangun sahur kerana nak puasa. Tak tahulah, takut orang lain tak tahulah. Jadi bila tuan-tuan bangun sahur tu, itu menunjukkan bahawa tuan-tuan sedarlah kejap lagi nak puasa lah tu. Jadi bila dia tanya, demo niat aku? Terlupa gapo? Terlupa sebut nawaitu kan? Bukan terlupa nak niat. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, saya lebih setuju dengan pandangan Syafi'i yang menganggap hari-hari puasa tu dia terpisah satu-satu, di mana kalau punah pun dia punah ya. Hak ni tak payahlah punah macam komponen kereta sekarang. Dulu kereta kita kan boleh pakai lama. Macam Haji Jani pakai, dia pakai Mercedes lama. Sebab punah satu dia tukar satu lah. Yang sekarang punah satu dia kurang package besar tu. Itu yang tak nak beli Mercedes baru tu. Jadi dia cari Mercedes macam Haji Jani juga ya. Dia punah satu je lah. Satu tu. Jadi oleh kerana itu, benda kita buat dalam agama ni pun bila panjang sangat,
kita potong supaya mudah nak jaga. Tapi setiap satu itu saling berkait antara satu sama lain. Okey, sekarang kita berbalik kepada satu kaedah umum bagaimana nak tengok. Sekarang kita kata kita buat satu perkara. Jadi bila kita buat satu perkara yang paling penting dalam satu-satu perbuatan itu ialah tujuan. Jadi kegagalan tuan-tuan meletakkan tujuan yang jelas akan menjadikan berlakunya penyimpangan ketika mana melaksanakan perkara tersebut, lebih-lebih lagi masa pelaksanaan itu adalah lama. Jadi kita kena clear. Sebab tu kadang-kadang kita tengok syarikat swasta yang kecil-kecil, bila mereka belum mula beroperasi, mereka akan kumpul semua anak-anak buah, hari ni kedai kita ni begini. Kenapa tuan kedai akan ingat kita bekerja untuk ini. Sebab dia tak mahu kepala budak tu menyimpang. Dulu tuan-tuan, bila saya buat makan kat anak-anak murid saya seorang yang faham bahawa ini kerja amal. Orang yang tolong saya tu, dia ingat dia kerja. Saya ni adalah Kementerian Kebajikan Malaysia. Dia ingat macam tu. Jadi bila tahun kedua dia tolong saya, dia kata, "Ustaz, takkan tak naik gaji?" Naik gaji apa? Aku gaji pun tak ada. Saya bukan majikan. Saya kata, saya bukan majikan. Saya tak ambil apa pun. Oh, Ustaz, tak apa, tak ambil. Jadi kalau saya tak ambil, awak janganlah fikir gaji. Sebab kita kan tolong. Jadi kena berewah tiap-tiap hari. Ini kerja amal. Rasa tak larat, berhenti. Saya cari orang lain. Lepas tu dia duk minta, kenapa QPAC beri macam ni? Kenapa sok-so bagi? Saya bukan wakil rakyat, tuan-tuan. Mujur Masjid Mukmin je bagi sikit-sikit. Tidak, tak. Kita, jadi bila dia lari daripada tujuan, dia duk minta naik gaji tahunan, dia duk bercakap mengenai gaji minimum. Saya kata, mana saya ada? Saya bukan berniaga. Jadi sebab itu saya tengok bank apa benda sebelum beroperasi dia sebut. Jadi samalah juga kita mari masjid, jarang orang peringat kita sembahyang ni tujuan apa, kita baca Quran tujuan apa. Bila kita tak sebut benda tu lama kita buat, lama-lama dia lupa lah. Jadi bila dia lupa, tuan-tuan, maka kita akan pergi kepada tujuan sampingan, bukan tujuan utama. Samalah seperti mana kita pergi ke Mekah tu lah, tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa tujuan kita pergi ke Mekah? Tujuan kita pergi ke Mekah, Allah Ta'ala bagi kita ni duduk di rumah dia. Kan rumah Allah itu ialah rumah dia. Jadi masa yang paling baik kita habiskan di Mekah ialah di masjid. Tapi ada orang pergi ke Mekah, pergi package luxury, di mana hotel dia bawah sikit daripada Malik Fahad ataupun Malik Salman. Ada apple, ada anggur, tangga pun ada, dalam tandah pun ada, buah. Aduh. Nah, bila dia nak pergi masjid, tuan-tuan, dia kata tak pergi, tak apa, asal boleh tengok. Kalau gitu, baik buat wallpaper dengan TV. Duduk di rumah je lah, tuan-tuan. Jadi bermaksud, orang dah menyimpang sebab dia ingat dia tiru Salman tu bagus. Salman tu tak pergi, takut kena tembok, tuan-tuan. Kita pergi masjid, pergi Mekah, kita duduk masjid lah, duduk iktikafnya pahala ratus ribu semayat. Jadi ada orang dia tak faham. Ada orang pula kaki berniaga sampai Mekah nego mah, asyik duk pergi balik mah India, mah Mekah lah apa benda. Akhir sekali balik jadi saudagar emas. Betul berniaga itu pahala, tapi kita tanya di Mekah tu buat apa? Di Mekah nak buat apa kita pergi Mekah? Kalau tuan-tuan pergi Mekah nak berniaga, baik kita pergi Guangdong, lagi untung, betul kan? Pergi China ni macam-macam. Jadi bermaksud, tuan-tuan, sebab itu bila nak buat satu benda, orang tasawuf selalu cakap tujuannya apa. Jadi tujuan besar kita ialah jadi hamba Allah. Tu yang besar tadi. Jadi bila tujuan tadi terlalu besar, maka dia perlu dicerakinkan. Dia kecil, di mana setiap tujuan kecil itu melurus kepada tujuan yang besar. Macam kita tengok anak-anak sungai akan berhimpun di muara dan akhirnya akan bertemu di laut. Jadi begitulah lebih kurang cara kita beribadat. Jadi sebab itu Tuan Syekh sebut dalam hikmah kita pagi ini, kata dia bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita buat satu benda, maka perkara yang paling penting kita senaraikan dulu apa tujuan
bagi satu-satu benda. Jadi saya harap sangat tuan-tuan balik ni buatlah satu kerja rumah, dan kalau boleh saya jumpa tuan-tuan lepas raya nanti, saya nak tanya seorang dua secara rawak. Ada antara orang yang pertama saya tanya Haji Anwar, betul kan gitu. Balik buat kerja rumah. Apa kerja rumah? Iaitu tuan-tuan tulis satu ibadat, lepas tu tulis apa tujuan. Nanti Haji Anwar kena tunjuk kat saya betul ke tak. Betul kan? Jadi bila kita sebut semayang, tujuannya apa? Baca Quran, tujuannya apa? Zikir, tujuannya apa? Puasa, tujuan. Kenapa ustaz kena buat benda tu? Sebab takut tahu pun tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan balik buat kolom tujuan tu, tuan-tuan tak boleh nak tulis. Tu masalah tu. Jadi selama ni hok duduk buat belakang tu apa benda. Jadi kalau tuan-tuan kita buat kerja sampai 60 tahun tak tahu kenapa, jadi orang panggil wow lam lah. Bapa entah. Ada 2-3 orang kat taman saya tu, dia suka tiru saya beli harta. Saya suka pakai kereta Nissan, sebab Nissan tu low maintenance, lepas tu body dia pun tidak menyerlah sangat. Jadi lebih kurang eloklah dengan tok guru tasawuf, lambat beki, lepas tu tak menyerlah. Dia saya pakai. Jadi saya ada falsafah saya beli. Dan saya beli Nissan X-Trail warna silver sebab dia serupa dengan kereta penguat kuasa. Jadi kalau silap-silap parking pun dia tak sama, dia ingat pegawai penguat kuasa, padahal kereta saya. Di BKL pun pakai tu, MBPJ pun pakai dan sebagainya. Cuma bila dia tukar model baru, kita tak ada PT berhenti juga lah sekat tu. Jadi kita ada tujuan. Ada 2-3 orang kat taman saya tukar je kereta, dia tukar juga. Saya ada kereta Serena besar tu, okey lah, sebab saya ada anak 4 orang, bini seorang, penuh lah. Dia baru nikah, beli waktu juga. Lepas tu saya tanya dia, bapa beli kereta besar ni? Dah Prof beli? Lah. Lepas tu mulalah dia kata, besar sangat lah Prof, bawa super van banyak. Dah mau beli buat babanya. Jadi dia kata nak tiru ulama. Lah. Yang nak tiru tu tiru benda lain, takkan beli kereta pun tiru juga. Jadi takkan saya nak kata kat dia, kamu adalah bijaksana. Betul kan? Orang tak panggil bijaksana lah, orang panggil wow lam. Betul, orang tu buat, orang tu dia adalah sebab dia buat tu, yang kita nak pergi buat supaya dia tu. Kenapa? Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, samalah juga dengan perkara agama. Tuan-tuan balik nanti cuba tulis. Tuan-tuan jangan malu tuan-tuan, sebab benda itu berkait dengan betul salah kita beribadat tadi. Jadi tuan-tuan tulis. Kalau tuan-tuan rasa stuck, sombak, tak boleh nak tulis, tak apa, kita beritahu semua. Tapi biarlah pastikan semua tak boleh jawab, kita jawablah. Jadi bila tuan-tuan dah tahu tujuan, legalah sikit, maka kita akan bergerak ke arah tujuan tu lah. Jadi bila kita bergerak ke arah tujuan tu, lama kelamaan dia akan sampailah ke muara yang betul. Tapi kalau kita tidak bergerak ke arah benda tu, pasti kita akan ditipu oleh syaitan. Kita kelihatan semacam aktif, tetapi bergerak ke lain. Macam orang pergi Mekah tu lah tuan-tuan. Orang pergi Mekah kan, bila pergi ke Mekah dengan kerak, maksudnya dia akan dekat dengan Allah. Tapi ada seorang tu, dia pergi Mekah dengan kerak, boleh janda kaya kan 18 kali. Dia fikir 18 kali, ramah tolak belakang, mari hak nombor 18 tu boleh ke dia. Lepas tu lah tu cerah pula tuan-tuan. Jadi benda-benda macam tu kita duk cerita kat orang-orang pun tanya, orang pergi Mekah buat apa ya? Orang Mekah buat apa? Jadi oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab kita untuk menyenaraikan tujuan. Okey, lepas kita senaraikan tujuan, kita kena pula senarai perkara yang kedua, apa lazimnya akan mengganggu kita dalam perjalanan nak capai tujuan tadi. Dan kita kena ingat ya tuan-tuan, orang ataupun perkara yang akan mengganggu kita di tengah jalan itu ada 3. Tuan-tuan jangan ingat satu je, ada 3. Pertama, Allah Ta'ala sendiri akan ganggu. Ganggu di sana tidaklah bermaksud dia memberi suatu perkara yang negatif, tetapi dia nak uji kita betul ke kita boleh sampai kepada apa yang kita nak. Misal contoh kan, bila kita kuat jaga ibadat kita, jaga diri kita, maka Allah Ta'ala pun berilah pada kita karamah. Orang Kelantan panggil mulut masing.
Kan dia beri kita mulut masing tu kita berdoa, Allah pun kabul. Jadi ramai orang kecundang ketika mana Allah beri kat dia mulut masing tadi. Sebelum dia dapat mulut masing tu, dia beribadat, dia baca Quran, dia berzikir, dia puasa. Jadi bila Allah dah mula suka, Allah tahu dia tu siapa, maka Allah sudi dia, kata orang Kelantan. Sudi tu maksudnya Allah cuba dia, maka Allah beri dekat dia karamah. Jadi bila dia dapat karamah itu, kebetulan ada orang kaya minta doa dengan dia. Dia pun doa. Lepas doa tu orang kaya pun beri 100,000 kat dia. Maka dia pun buka klinik doa pula. Tak ada dalam sembahyangnya. Tak ada dalam sembahyangnya. Jadi bermaksud yang buat tu bukan setan tu. Allah Ta'ala nak uji dia. Jadi bila Allah dah beri dia lebih sikit, dia tak bagi dah kepada Allah. Dia duk galik tu maksudnya asyik pada benda-benda lain yang dia panggil karamah. Jadi kata orang tasawuf, kesian lah, kena test sikit dah menyimpang pergi dia begitu. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita kena ingat bila kita nak sampai kepada tujuan kita tu, Allah sendiri akan test. Kita faham lah Allah ni bila dia test. Namun begitu tuan-tuan, jangan takut, semuanya sudah dianalisis oleh orang-orang tasawuf, di mana ujian tu datang, bagaimana dia datang. Tinggal lagi kita nak kenal dia punya bentuk-bentuk ujian, dan kita struggle lah supaya kita tidak tertipu dengan ujian tersebut. Yang kedua, kita akan diuji oleh setan. Takkan setan nak berlepas tangan, takkan dia nak berputih mata, dia biarkan kita pergi untuk. Maka setan juga ada perancangannya. Allah ada perancangan, setan ada perancangan. Yang ketiganya, dunia pun ada perancangan juga. Dunia pun ada perancangannya juga. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat yang duduk di keliling kita tu 3 benda. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang belajar silat pun, bila gocoh dia seorang, orang lain 3, kalaupun dia menang, leik juga dia pun tuan-tuan. Dia tak ada lah bila 3 tu dia tumbuk, orang tumbuk tak kena belakang. Itu kungfu Cina je tuan-tuan. Tapi kalau gocok sungguh, rebah juga muka tu, rebah jugalah walaupun menang pun. Jadi kita tahu dalam dunia ini, orang yang akan uji kita tu bukan barang-barang orang, Allah sendiri akan uji. Yang uji kita pula setan, bukan biasa, mempunyai pengalaman sejuta tahun untuk tipu kita, bukan orang biasa-biasa. Yang ketiga ialah nafsu kita yang culas itu akan tertarik dengan dunia. Jadi jika 3 benda ni tuan-tuan akan mengganggu kita, lepas tu tuan-tuan kata saya tak tahu, tak betul tuan-tuan. Kita nak pergi ke mana pun tak tahu, lepas tu ada pula 3 pakai duk mutar tempat tular lah, pi main tang tu, ngumpat sikit kat bini kita. Isteri saya selalu marah kat saya, abang ni sibuk lah, tak ada masa nak makan dengan keluarga. Saya kata okey, saya batal semua program, kita keluar makan. Dia pun happy lah, pakai baju apa semua, anak masuk. Lepas tu kata, dah gimana? Entah. Gelak besar tu lebih kurang tu lah kan. Selalu bini saya gitu. Kita naik kereta, kita duk ingat dia ada planning nak pergi makan gajah terbang ke apa benda dah. Kita makan, bawa pitih, bawa belakang. Nah, gini sebab duk bobel-bobel dah seminggu dah ni. Naik siapa je traffic light. Gimana ni? Tak tahu kan abang bawa. Kita pun kena kat kedai mamak. Acik sini dah tak tahu, makan je lah. Gimana? Kan kedai mamak kan semua ada, western ada, Kelantan ada semua, makan situ je lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, dia duk marah kita, tak kedekuk lah, duk bawa kedai mamak berapa tak. Awak nak pergi mana? Cuba cakap, nak pergi makan di Perak, tak apa, kita ada ketua polis, kita minta lah. Tapi cakap lah nak makan mana. Saya dah 22 tahun dah nikah, lagu tu je soalan. Jom nak makan mana, tak tahu. Jadi tuan-tuan, tak apalah ngopak ke dia pun. Tuan-tuan pun lebih kurang tu lah. Jadi semayang, apa tu tanya semayang kenapa? Tahu tengok tu email semayang. Jadi tak betul lah tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan kena jelas. Tuan-tuan baca Quran tu kenapa, puasa kenapa, zikir kenapa. Jadi kalau tuan-tuan beritahu Haji Anwar kata ramai jemaah tak tahu, saya cuba teh dah, tak apalah, saya buat senarai, kita letak. Jadi bila kita dah tahu senarai tu, maka kita cuba ke sana lah
untuk capai benda tu. Jadi bila kita nak capai benda tu, ada benda-benda yang mengganggu, kita akan kata tu apa je tu? Tu maksudnya kita tepis. Cara apa? Sebab kita nak ke sana tu, tuan-tuan. Ini kat masa hamba duduk Mekah dulu, nak pergi buat haji kali pertama. Kita mana ketahu jalan nak pergi. Jadi kita nak pergi wukuf tu jalan kaki daripada Mekah. Jadi syekh saya nya bawa tongkat satu je. Tak bawa apa. Kita tengok syekh bawa tongkat, bawa juga. Wah, tongkat belakang semualah kita ni macam pengakak begitulah jalan. Siapa-siapa tengah jalan nampak orang sembelih kambing, bayar dam agaknya kok. Lepas tu tinggal, lepas sembelih tinggal. Lepas tu kita tanya, boleh ambil? Boleh. Tu syekh jalan dah, kita duk lapoh kambing, pikul kambing. Nak pergi ukur tu, pikul. Lepas tu jalan depan lagi, jumpa seekor lagi. Boleh lagi, pikul. Okay. Kita tak tahu bahawa semua kambing-kambing itu akan dipungut oleh bandaraya, kemudian dibawa ke Mekah. Bodoh kan, pikul ke tu. Sakit bau-bau. Tak ada orang muda lagi, tolonglah, tak apalah pikul. Gak syekh duk tengok, dia kata dalam hati bodoh tak habis lagi. Kali kan bodoh, pikul. Lepas tu nampak orang bagi nasi sabi, nasi arak. Ambil lah kita. Air lagi, jadi air lagi, nasi lagi, pikul ni. Siapa-siapa tengah jalan, ada lagi hak sedap. Letak pula tu, ambil hak lain, tuan-tuan, pikul gitu. Siapalah di Arafah, tengok kambing banyak lagi. Allah. Jadi cukuplah, tuan-tuan tak payah buatlah tolong macam tu guru, tuan-tuan. Okeylah, ambo tak apalah dulu. Lepas tu saya cakap, kata kat tu guru, bapa tak cakapnya, dia kata, ikut aku lah, mu tengok aku ambil kau. Jadi bila sampai di Arafah tu ada nasi arak hok sedap lagi. Jadi rugi je lah duk bawa berat-berat. Patutlah dia melenggar. Tak, sebab dia tahu dah dekat Arafah tu ada orang bagi nasi hok sedap lagi. Dia hok bawa ni gapo dia? Letak lah, tuan-tuan. Jadi itu satu pelajaran yang cukup memalukan, bahawa bila kita tidak tahu di tengah jalan tu apa benda-benda, maka kita akan rembak tu sembak ada kan. Sembak tu maksudnya kita ambil lah, sedangkan apa yang kita ambil tu tak perlu dia akan membebankan kita. Macam kita makan masjid lah, tuan-tuan. Masjid ni orang makan sini, ada masjid lain tu saya tengok dianya selalu duk cerita kat kita tak lalu nak makan nasi, tak lalu nak makan nasi. Jadi kita pun percayalah, sebab kita pun tak tua lagi pun dah tak lalu. Tapi bila lepas kuliah subuh kita tengok dia ambil 3 buku balik. Jadi kita pun tanya, kata tak lalu. Dia kata dah orang beri ambil. Betul, balik rumah lepas juga, betul kan? Letak je lah sini. Adalah tu orang-orang yang perlu makan. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan, perangai kita tu dia jadi macam orang panggil apa panggil penyapu sawang tu, dia rembak habis semua benda. Jadi kita kena ingat, bila kita nak buat benda tu, kita buat benda tu lah. Macam tuan-tuan dulu diberi beasiswa untuk belajar di luar negara, tuan-tuan ingat, aku pergi nak belajar di negara orang, lepas tu nak balik. Itu yang tuan-tuan balik jadi pegawai kanan yang baik. Ada hak pergi duduk asyik dengan Mak Saleh, betul kan? Duduk joget sana sini, balik-balik tak lulu. Lepas tu buat-buatlah sakit, kena sawang apa benda, selamat tak kena bayar. Tuan-tuan gelak tu ramai yang buat macam tu, tuan-tuan. Jadi kenapa tuan-tuan dapat balik dengan jaya? Sebab tuan-tuan ingat, aku pergi ke luar negara hanya nak belajar, lepas tu balik nak bina negara. Itu yang tuan-tuan balik baik itu. Jadi samalah juga, kita nak pergi ke akhirat, ada benda-benda yang Allah suruh kita buat, maka apa yang ada di tengah jalan tu kita kena ingat, jika dia tidak tujuan benda itu, kita jangan terpukau. Jadi itulah hikmah yang disebut pada pagi ini. Hurai panjang, baru nak baca hikmahnya. Kata Tuan Syekh, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam yastafid min isyraki naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dia ambil ujung tu ayat Quran. Kata Tuan Syekh, mungkin kamu didatangi dengan malam kesusahan. Maksudnya Allah bagi kita susah. Dan mungkin juga Allah bagi pada orang lain pula senang. Maka janganlah kita fikir susah itu tanda Allah tak suka dengan kita. Jangan kita fikir susah itu akan menyebabkan kita payah. Sebaliknya kita kena fikir apa hasil daripada susah tu. Susah tu dia menjadikan kita siapa?
Dia menjadikan kita siapa? Kalau dengan sebab kita susah menyebabkan kita kenal Allah, maka tak apalah susah pun. Tak apalah susah pun. Jangan terpukau sangat ataupun berkira sangat dengan bentuk soalan. Yang penting lulus, tuan-tuan. Yang penting lulus. Sebab ada orang Allah bagi dia senang tapi dia tak kenal Allah. Jadi buat apa dia kenal? Dulu tuan-tuan, saya rasa masa saya belajar, saya rasa tak puas hati dengan Allah. Dululah. Sekarang terima kasih lah. Sebab saya cerdik tapi tak pernah dapat beasiswa. Setiap kali exam dapatlah anugerah pelajar terbaik, tapi minta dengan marah tak dapat. JPA tak dapat. Adik, saya pun pergilah pejabat kedutaan. Saya kata, apa salah saya? Kenapa saya tak dapat? Oh, dia kata satu je, tak ada SPM. Betul juga. Tak boleh nak isi kolom SPM. Jadi okeylah, lama kelamaan dah 3 tahun dapat pelajar terbaik, duta pun sokonglah, marah pun bagilah beasiswa. Dapat beasiswa tahun 4. Boleh tu kan tuan-tuan, nikah selalu. Beti banyak, gelenyah lalu nikah selalu tuan-tuan. Boleh beti. Sekarang saya mikir, saya kata mujulah Allah tak bagi aku beasiswa tahun 1. Mujur dia tak bagi. Kalau bagi tahun 1, pakai beranak Mesir tuan-tuan. Kita pula jenis berehi kan, boleh tu kan Allah. Jadi nak sebut, ya dia bagi susah, tapi bukan dia bagi susah itulah. Saya duduk di masjid belajar tasawuf yang boleh ngajar tuan-tuan. Cuba saya ada PT. Kat masa tu marah banyak orang bagi. Dia bagi $400. Kat $400 masa tu lebih kurang 1,000 lebih. Oh, melancong ke Perancis lah tuan-tuan. Dia bagi tahun akhir pun gelenyah terus kahwin. Jadi okeylah 3 tahun yang tak ada duit tu duduk masjid lah, makan roti masjid. Mujur mu tak ada PT. Kalau mu ada PT, serupa kawan-kawan lain lah. Jadi nak sebut, kata orang tasawuf, kau jangan tengok sangat bentuk soalan tu, tapi kau tengok kau luluh tak lepas soalan tu. Jadi kalau Allah beri dekat kita soalan-soalan, iaitu mungkin Allah bagi kita susah, maka kita tanya apa kesan dari susah. Jika kita jadi susah itu menjadikan kita dekat dengan Allah, maka itu baiklah. Yang bukan kita seorang Allah uji. Allah bagi Nabi pun susah. Allah bagi, kalau kita duduk di tempat Nabi, lagilah kita komplain. Wujud Nabi itu seorang yang kenal Allah. Cuba puan-puan tengok, oh, baik dengan Nabi, mati belakang tuan-tuan. Nabi sebut kan, siapa-siapa yang kematian 2 orang yang dia sayang, maka Allah bagi dia syurga. Tapi Allah ambil yang Nabi Muhammad bukan 2, semua. Kalau kita akan kata, ya Allah, mu ni jenis apa ni, suruh aku buat kerja macam-macam, aku ambil belakang. Mujur kita tak jadi Nabi tuan-tuan. Nabi Muhammad tu dia ambil belakang, mau ambil ayuh, ambil tu, ambil bini, ambil. Rasa kalau kena kita gila, aku tak jawatan Nabi apa je, baik jadi Abu Jahal, betul kan? Tapi itulah Nabi itu, itulah orangnya. Jadi boleh kita faham bahawa susah itu instrumen je, dia alat Allah Ta'ala. Maka orang sufi kata, jangan lupa apa yang dia nak daripada apa yang dia beri. Bila dia beri kita susah, dengan sebab kita susah kita berjaya, yang berjaya itulah yang mahal tu tuan-tuan. Saya kalau tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, kita dulu kan susah, dengan sebab kita susah lah tuan-tuan boleh duduk USJ ni. Cuba tuan-tuan dulu anak bangsawan Melayu. Kamu rasa tuan-tuan jadi benda lain tuan-tuan kan? Sebab kita anak orang getah, kena belajar, kena tu. Itulah tuan-tuan sekarang. Dan apa yang anak kita sekarang? Anak kita semua dah senang. Apa berlaku kat anak kita? Jadi apa yang tuan-tuan nak, tuan-tuan jangan takut dengan susah, tetapi dilihat apa hasil dari susah. Jadi sebab tu kata dia, rubbama afadaka lailatul qabdi. Ada kala Allah bagi kita susah tu menyebabkan kita ingat Allah. Ada kala pula Allah bagi kita senang menyebabkan kita lupa dia. Jadi oleh kerana itu kita tidak tahu mana yang paling baik pada kita, adakah senang ataupun susah. Jadi nak tahu benda itu baik atau tidak, maka kita lalulah. Kita lalulah.
Nanti kita akan jumpa dengan hikmah lain ataupun kita dah lepas dah, tak silap saya, hikmah yang ke-18 di mana Tuan Syekh ajar kita, apabila kita ditimpa satu-satu kesusahan, tanda kita ni baik dan kenal Allah, jangan cepat sangat minta keluar dari situasi itu. Misal contohlah, saya ni kena gauk misalnya. Bila kena gauk, jadi mestilah heret kaki mari masjid pelan-pelan, tak nak tunjuk ke Haji Anwar saya sakit, nanti saya pun gitulah. Jadi ada orang kan kata, ustaz kenapa tak makan ubat, ustaz kan tok guru tasawuf, kenapa tak berdoa supaya Allah bagi sembuh. Tuan-tuan, dalam kitab hikam ada sebut, jangan cepat sangat minta keluar daripada apa yang Allah Ta'ala letak kita dalam situasi itu. Cuba serap yang kita tak suka tu dan buat pengubah suaian supaya jadi baik. Cuba kan dulu. Jadi itu tanda tuan-tuan ni mengaji tasawuf ke tidak, masa tuan-tuan sakit ke, masa tuan-tuan susah. Cuba lalu kat dulu. Lalu. Kita lalu, kita buat adjustment, kita buat tak boleh juga. Maka kita jangan minta lagi keluar. Minta ya Allah bagi kita ikhtiar untuk adjustment tu lagi. Buat. Maka akhir daripada tu kita akan dapat hasil yang baik. Tapi ada orang yang kita panggil dia hati kecil ataupun tak penyabar. Bila kena sakit je, sakit. Jadi kita kata dia, teruk sangat, bukan demo seorang sakit. Ada seorang tu saya jumpa dekat masjid, dia hilang selipar, pergi cari pengerusi. Mana pengerusi? Tanya dia, kenapa Ji? Dah cari pengerusi. Mana pengerusi? Pengerusi pun panggil, ya apa dah pun cik, selipar saya hilang dekat masjid ni, macam mana? Lepas tu pengerusi tanya, selipar brand apa? Dia kata baru je beli kedai RM2. Oh loh, kedai RM2 hilang, cari pengerusi. Gak cerita selipar hilang ni tuan-tuan. Ada orang hilang kasut polo, kasut naik, kasut rendah, kasut tinggi, tak ada bising pun. Bukan cerita biasa hilang selipar di masjid. Mungkin kalau yang kita punya orang terbawa balik, dia tersilap, lepas tu mari pula ada. Biasa je lah. Tapi ada orang bila susah je teruk. Jadi orang tasawuf kata, cuba rasa dulu. Cuba rasa dulu. Bila kita rasa, kita selam tu, bagus juga ya benda tu, lama-lama kita akan jadi begitu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hikmah pada pagi ini. Rubbama afadaka lailatul qabdi ma lam yafit min isyraki naharil basti. Ada kala susah itu memberi kita pengajaran yang baik yang kita tak dapat daripada senang. Bukanlah nak kata susah tu semuanya baik, tapi ada baik yang Allah beri pada susah, dia tak beri pada senang. Jadi sejak bila saya baca hikmah ini tuan-tuan, saya tarik balik marah-marah saya dekat Mara, dekat kerajaan, dekat ayah saya kerana tak bantu saya belajar dulu. Mujurlah saya susah masa belajar, akhirnya saya tak boleh pergi ke lain, kena duduk dalam kelas sebab tok guru akan beri roti lepas habis kelas. Walaupun tak ikhlas belajar, tetapi boleh juga belajar. Kalau saya rasa saya ada duit, saya akan pergi Paris, saya akan pergi Jerman, macam kawan-kawan saya yang ada duit tu. Jadi bila balik, saya pun akan duduk belakang, tak boleh nak jadi ustaz. Kenapa? Zuhud. Kononnya padahal tak ada apa nak cakap, tuan-tuan. Jadi nak sebutnya, ada kala susah itu memberi kita banyak manfaat, maka ajarlah kepada anak isteri kita, jangan berunguk pasal susah. Cuba absorb dia punya susah tadi dan melakukan penyesuaian agar ianya memberi manfaat kepada kita. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pagi ini. InsyaAllah kita sambung kuliah yang akan datang mengenai hati dan juga rahsia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.